kelajuan ETS nih kalau dari KL Sentral pergi ke Ipoh tuh berapa jam sampai? Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, seperti kita tahu ya, sekarang ini di Malaysia sudah diperbolehkan untuk merentas negeri. Jadi maksudnya boleh melewati kota ya kan. Jadi kalau mau keluar kota atau pulang kampung itu sudah bisa di Malaysia ini pemirsa. Nah, kalau mau pulang kampung atau kita mau berpergian yang jauh ya kan antara kota ke kota, pasti akan memilih transportasi yang aman pastinya ya kan, dan juga cepat. Namun pasti harus memilih yang nyaman ya kan. Kalau biasanya orang yang pulang ke kampung itu pasti akan naik kereta, naik mobil ya, ataupun menggunakan transport awam, transport umum seperti bus ya, bus seperti itu, dan ada juga kereta api. Dan di video kali ini sebut saja pasal kereta api, saya teringat dengan kereta api di Malaysia yaitu KTM ya kan. Jadi ada satu video yang juga dikongsi oleh teman kita ya. Ada di video ini memberikan pengalaman beliau yang menaiki ETS KTM Berhad. Seperti apa? Katanya sangat menarik dan juga nyaman. Saya juga mau tahu seperti apa video ini. Jadi kita akan lihat saja bersama-sama. Hussein aka Zarul Umbrella, welcome back to my channel. Dan hari ini saya berada di KL Sentral, tapi bukan untuk KL ke Sentral. KLIA naik kapal terbang. No, bukan. Hari ini KL saya Sentral mana ada nak buat kapal terbang? kelainan sedikit. Nak tahu apa yang lain? Selepas ini. Jadi boleh di subscribe ya pemirsa. Lokasi KL Sentral. KTM. Pink. Cantik. KL Sentral ke Ipoh. Oh. Sama saja ya, ada pemeriksaan tiket. Ini dibagi cenderhati pemirsa. Oh, ini untuk kelas bisnis ya. Jika korang menaiki ETS dalam business class, korang akan diberi satu beg cenderhati. Dan beg cenderhati ini mengandungi beberapa barang lah untuk kemudahan perjalanan korang. Antaranya ialah, mari kita tengok. Oh, yang dibagi. Yang pertama sekali kita ada stokin. Yang seterusnya kita ada, oh ini apa dia, mari kita tengok. Kita buka dulu tengok. Apa tu? Oh, ini macam bantal leher, neck pillow. Korang kena tiup dulu benda tu. Kena tiup. Seterusnya kita ada headphones untuk tengok movie sekejap lagi. Wow, dibagi earphone pemirsa. Dan yang ini pula, oh macam, oh bag tag ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk tagkan bag anda. Seterusnya, oh kita ada penyangkut dia untuk bag tag tu juga. Oh, jadi kena sangkut nanti. Stokin, okey dah. Okey, itu saja. Itu saja beg cenderhati daripada stokin, ETS bantal business leher, class. Okey. alat pendengaran, tag bagasi. Tapi bantal itu kita kena tip sendiri kan?
Oh, dibagi makan. Ya macam kapal terbang lah. Kan? Bestnya. Oh, ini yang kelas ekonomi pula kita tengok Alright guys. Sekarang saya nak buat review pasal tempat duduk dekat ekonomi coach. Alright. First things, dia punya armrest. Okay. Kecil, nipis. Tak ada apa function kat sini. Just boleh angkat, boleh buat turun. And then ruangan kaki. Ruangan kaki pun besar. Ini tinggi saya 172. Lutut dalam sejengkal okey ke lah, seat tak hadapan. sempit. Okey, boleh. Lepas seat ni okey lah, just nice. Ngam. Lagi satu ialah okey, ini chair table. Chair table dia pun standard size, macam dalam kapal terbang, kecil sikit kot. Macam kapal terbang pemirsa. Minuman besi ya. Bukan plastik. Selalu kapal terbang plastik je. Oh, ini besi. Dan seat pocket sama juga. Dan this one is tempat letak kaki. Okey, selesa. Tempat letak kaki ada, and then korang boleh recline. Boleh turunkan tempat duduk, menyandar 30 darjah katanya. 30 darjah. Selesa lah. Memang selesa. Kalau perjalanan jauh tu tak ada masalah pada saya. Yelah. Dan satu lagi dia orang yang ni retractable. Dia akan automatic. Bila kau lepas kaki ke, dia akan naik balik. So maknanya tak adalah sampai korang tersandung ke apa kan. Tak ada masalah. Dan kita ada tempat penyangkut. Nak letak sangkut jaket ke, sangkut handbag ke. Tapi dekat depan seat tu kan, dekat depan dia tu ada meja. Kenapa dekat tempat? Alright. Tempat dia ni tak ada. Sama-sama yang dia ni tempat pegang ekonomi. Dia. Ini untuk orang yang berjalan kaki nak lalu aisle ni, boleh tempat pegang lah. Color dia tu cantik. Bila aku nak naik ni. Kain. Kain macam velvet sikit. Okey lah. Tak orang kata macam sejuk. Tak panas, tak adalah miang ke apa. Just nice. Dan nampak je ni, tempat duduk tu kain dia macam lembut kan, smooth. Di bawah kan. Inilah korang nak charge apa-apa saja, nak pakai laptop ke, nak charge phone ke, whatever, dah ada kat sini. Dan mungkin korang ada nak banyak barang nak sangkut, ada lagi satu sangkut kat sini. Ini pun boleh. Dan lagi satu, silau nak tidur ke apa ke. Wah. Mungkin boleh minta kebenaran orang belakang juga kalau ada orang belakang kan. Kalau tak ada orang belakang macam ni, korang just tarik je. Dia akan automatic melekat. Kapal terbang tak boleh tutup tingkap ni kan. Apa. Kalau nak buka balik pun tolak je. Very easy. Biar je macam tu. Alright. So overall, kalau saya bagi 9/10. Saya bagi apa? Saya bagi 9/10 lah. Sama. 9/10. Okay. Itu yang ekonomi pemirsa. Ada ratingnya pemirsa. Ini yang kelas bisnis. Jom kita tengok. Mestilah ada perbezaan kan. Harga pun beza pasti. Okay. Sekarang saya dekat tempat duduk business class ataupun business class coach. Dan saya berada di seat 12B. Paling depan ni. Okay, mari kita tengok apa yang ada dekat seat ni. First thing ternampak ialah ini ada USB, ada 3 point. Ini untuk passenger sini. Passenger yang dekat sini, ianya berada di belakang. Jadi kalau perjalanan jauh pun kalau untuk reclinekan seat,
power bank Korang boleh tu tekan kan, tak sini perlu dan kita tolak. risau. Just Oh, dia bawa agak kepala charges tu ke belakang boleh sikit kita daripada charge. ekonomi tadi. Sambil kita nikmati Lagi perjalanan. selesa. Dan ruang kaki saya Walaupun berada jauh, di ya kan? hadapan. Cukup selesa kalau korang beli yang 12B, Lapang lah, 12C ni. lapang. Luas. Dan yang kat belakang tu pun selesa juga. Luas juga tempatnya sebenarnya. Lagi satu, dekat sini, kalau korang nampak, Apa tu? ini kalau korang nak buat panggilan kepada anak, panggil apa lah? Pramugara dia, pramugari dia. Okay. Boleh saya tekan buat contoh sekejap Oh. Okey, boleh tekan sini je. So anak kapal akan dapat Rasanya semua kapal kat sana. kapal. So Teringat pula kapal dia akan terbang. tahulah merah ni maknanya sekejap Sama lagi je dia orang kot akan kereta sampai lah. api kan. Lebih kurang macam kapal terbang dia akan ada bunyi. Tapi yang ni mungkin bunyi dekat sana. Bunyi kat tempat pramugara-pramugari tadi. Mungkin korang perlukan apa-apa bantuan. Dan sama juga macam ekonomi tadi. Yang ini pun saya sukalah benda lah ni. Kalau kapal terbang macam ni kan best. Tak boleh masalah. Saya suka benda ni. Memang saya suka. Memang selesa. Dan penyangkut dia sini satu. Sama juga tadi. Cuma satu je. Sama juga. Dan yang ini sebenarnya korang boleh tarik ikut keselesaan ataupun ketinggian korang lah. Tadi dah dibagi kan. Dia pun tak boleh. Ini dia boleh sikit je lah. Memang dah disediakan. Korang selesakan kau punya ni. Sekejap Okey, itu saja. Alright. So, apa lagi? Itu sajalah kan yang orang kata business class. Dia lagi selesa sebenarnya. Lupa pula. Saya terlupa satu. Dalam ni ada tempat chair table makan. ataupun tempat korang makan. ada nanti tadi diorang bagi makan kan. So, kalau inilah tempatnya, dekat mejanya, ekonomi tadi, kelas ekonomi tadi, kursi ni pun tadi besi. boleh pusing balik. Boleh Jadi pusing. kita orang boleh macam buat cluster seat macam dekat ekonomi tadi tu. Yes. Jadi kalau Dan satu sebelah family tu kiri ni, lagi ada seronok screen kan dah, pemirsa. you all. Aduh. Yes. Ini Itu dia. monitor. Korang nak menonton ke apa? Dia akan automatic menyala. Dekat TV. sini yang skrin dia ada paparan first, welcome on board, masa. Ini ada pilihan bahasa. Bahasa Melayu. Kalau macam bahasa ini Inggeris. perjalanan jauh saya pun Kita betah tekan bahasa pemirsa. Malaysia. Boleh tengok macam mana? Yes. Tak turun-turun Music, pun makanan. boleh. Bahasa Komplit. Inggeris, Nubis Music Food Beverage. Selesa, Okay. nyaman. Dia punya Cepat sampai betul tak? sentuhan pun very responsive. So kita bahasa Malaysia, pergi ke filem. Kecepatan dia Yes. berapa ni pemirsa? Kelajuan Filem, kereta api ni. Apa yang ada kat sini? Berapa jam boleh Aksi, sampai? right. Drama, pengembaraan, biografi, animasi. Banyak juga. Itu filem. And then back, pergi music. Alright. Melayu, bahasa Inggeris. Tak boring lah kan? Okey. Larut umbrella tak ada. Terima kasih. Okey. Makanan dan minuman. Okey, tadi dia korang boleh belilah kan kat sini. Boleh order juga. Yang ni kita borang boleh tekan je makanan ni. Okey. Mula-mula klik dulu yang mana yang kita nak, contohnya. Okey, lepas tu check out. Okey, kena isi semua detail semua. Kena isi detail. Lepas tu dia punya ID punya tiket tu. Lepas tu semua seat number. Okey. Ini dia akan dapat kat sana lah. I see. Okey, alright. Kita datang kat sini dan kita sebelah macam biasa. Cuma yang ni yang kena bayar. Kena bayar. Dibayar. Kena bayar. Dibayar dekat sini, kita akan collect. Yang boleh kat sini. Ya. Then you orang hantar apa semualah. Ya. Okay. Okey. Right. Terima kasih. And then makanan, minuman, internet. Akses internet jangan salah gunakan. Okey. Ini apa-apa bantuan korang tanya je dia punya pramugari dan pramugara. Ya. Promosi informasi biasa. Rekod tempahan, ada rekod tempahan makanan. Okey. Alright, itu saja. Dan apa lagi ada kat sini? Okey, itu sajalah. Okey. Kalau saya nak pilih filem, apa saja filem boleh? Just tekan je. Kena bayar juga ke? Filem tak payah bayar? Tak payah, okey. Filem tak bayar. Saya
Tengok sekilas Makanan endless saja game. yang bayar Tekan untuk menonton. Tekan untuk menonton. So tadi dia dah bagi earphone kan. So kita pakai earphone tengok. Monitor tu pun jernih kan, besar Oh, di lumayan. mana cucuknya? Oh, okay, di situ. Alright. Bestnya Volume saya. dia? Tak pernah saya pemirsa. Biasa saya naik KTM yang biasa-biasa tu je. Okay. Yes. Itu dia keselesaan. Lepas tu tak bising kan? Dia more or less macam korang Macam naik kita kapal tak terbang tak? naik kereta api. Sama juga. Dia punya experience tu sama. Cuma mungkin dia punya Ada suara bising. few benda yang Cucut agak gitu. berbeza. Tapi keselesaan boleh saya katakan ikut pengalaman saya hampir sama. Hampir 70 ke 80% sama dengan features kapal terbang. Itu saja yang saya boleh cakap. Dan saya recommend kepada orang kat luar sana untuk cuba ETS. Memang pada saya ianya agak selesa dan berbaloi. Satu lagi dia punya features dalam kat business class ni ialah ada lampu lah. Tadi ekonomi tak ada lampu. Dan lampu ini Memang untuk betul-betul dua-dua seat macam sekali. Kereta So kalau malam apa kapal semua terbang kan? korang dah tutup ni, nak ada something ke apa, macam kapal terbang enggak? So kalau tekan kat sini. Best kan? Hihi. Tapi dekat sini ada ke pemirsa? Macam dekat Sabah ya kan, ataupun dekat Sarawak, di Sarawak sana ada juga ke ATS KTM macam ni? Ini kan dari KL Sentral ke Ipoh ya kan. Makan masa berapa jam nih pemirsa kelajuan ATS ni kalau dari KL Sentral pergi ke Ipoh tuh berapa jam sampai? Boleh tolong komen di kolom komentar. Tapi memang terbaik lah kan. Iyalah, kita nak laju, ya kan, cepat sampai. Dan kita mau nyaman di perjalanan. Pasti ini sangat direkomend lah. Dan di Indonesia juga sudah disediakan ya kereta api yang seperti ini, kurang lebih seperti ini ya kan. Jadi memang terbaik lah. Hopefully saya boleh lah naik ini. Teringin juga kan, macam naik pesawat terbang pemirsa. Dah lama tak naik pesawat terbang, naik ini pun jadilah. Boleh lah. Satu masa nanti saya review sendiri pergi sana. Tapi nanti saya turun dekat mana pemirsa? Ini kan untuk pergi dari KL Sentral ke Ipoh, ya kan? Nanti kalau saya naik, saya sampai Ipoh, saya pergi ke rumah siapa pemirsa? Anyway, terima kasih sangat-sangat atas perkongsian ini. Jadi orang luar yang tak tahu, jadi lebih tahu ya kan untuk menggunakan transportasi KTM, ATS KTM Berhad seperti ini ya kan. Mungkin harganya juga berbaloi dengan fasilitas yang diberikan ya kan. Oke, jadi itu saja di video kali ini pemirsa. Terima kasih kepada teman subscriber yang telah memberikan video ini, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.